Saya adalah bekas pelajar ITM pengambilan tahun 1968. Saya telah mengambil kursus Diploma Pentadbiran Awam dan Kerajaan Tempatan dan telah lulus pada tahun 1971. Setelah saya lulus, pihak ITM telah menghantar saya ke luar negeri dan berjaya mengambil ijazah sarjana dan kembali ke Malaysia pada tahun 1975. Dan di mana saya telah ditugaskan sebagai tenaga pengajar di ITM. Saya adalah bekas pelajar ITM tahun 73 dalam kursus Diploma Computer Science dan sekarang bertugas sebagai penganalisa sistem kanan dengan Syarikat Penerbangan Malaysia. Saya berasa gembira menjadi salah seorang penuntut ITM yang berjaya menubuhkan firma seni bina ini. Setelah keluar daripada ITM, saya telah bertugas di JKR dan selepas itu sekarang saya bertugas di Dewan Mendaraya sebagai jurutera awam. Memandangkan galakan dan sokongan yang diberi terhadap pelajar-pelajar untuk mencubakan diri dalam bidang perniagaan, kami terbuka hati untuk mencuba diri dalam lapangan ini. Saya mendapat didikan di ITM selama 3 tahun. Dari tahun 68 hingga ke tahun 71 dalam jurusan penilaian. Saya sekarang bekerja sebagai seorang perikedalaman dan saya telah mengikuti kursus ini di ITM selama 3 tahun. Dari 79 hingga 76. Kerja ini banyak cabaran kerana kita terpaksa pergi ke site, jumpa kontraktor dan semua pekerjaan di situ mestilah dibuat dengan teliti. Tapi bagi saya, semua graduan dari ITM boleh mengatasi cabaran-cabaran ini. Bukan sedikit masa, usaha dan jeritan yang telah dicurahkan sejak terjelma ilham mahu menubuhkannya hinggalah menara ilmu ini dapat didirikan. Dengannya lahirlah ribuan teknokrat yang menyerapi setiap liku masyarakat dan negara, menyumbangkan tenaga dan bakti dengan ilmu di dada, berganding bahu membina negara tercinta. Dari sebuah bangunan kecil di Petaling Jaya, Dewan Latihan Rida mengorak langkah memenuhi cita-cita negara. Ekoran dari Kongres Ekonomi Bumi Putra yang pertama, Dewan ini menjadi Maktab Mara dan kemudiannya diberi peranan baru sebagai Institut Teknologi Mara sejajar dengan kehendak negara mahu melahirkan tenaga profesional dan separa profesional. Setiap tahun ITM mula dibanjiri oleh pendatang-pendatang baru. Mereka datang dari kota dan desa, dari setiap pelosok di tanah air dengan azam hendak menimba ilmu pengetahuan, diiringi dengan 1000 doa dan harapan. Kepada mereka diserahkan satu amanah dari rakyat dan negara. Bukit samalah didaki, lurah samalah dituruni. Segan berkayuh, perahu sesat. Walau apapun cabaran yang terpaksa dilalui, ITM tetap berusaha menentukan kewajipannya tercapai. ITM pada masa itu ialah satu buah institusi yang belum sangat dikenalkan lagi. Dan orang pada masa itu ialah biasanya you lulus universiti. Dan pada masa itu University of Malaya. Jadi kalau pada saya, jikanya kita tidak ada satu pengiktirafan, maka terpaksalah kita bekerja kuat-kuat mencari pensyarah-pensyarah yang sesuai. Sungguh pun pada masa itu tidak ada pensyarah yang kita dapat cari. Dan seketika juga kita menggunakan segala usaha. Jika kita tidak cukup pensyarahan penuh masa, maka saya telah berpergi kepada mencari pensyarah-pensyarah daripada separuh masa, yang mana kebanyakan daripada mereka mempunyai pengalaman profesional serta juga pengalaman yang sangat berguna untuk memajukan pelajar-pelajar di Institut Teknologi Mara. Setiap manusia itu mempunyai keupayaan semula jadi untuk belajar kerana naluri pembelajaran itu lahir bersama jasad seseorang itu. Walau bagaimanapun adalah penting suasana dan persekitaran yang sempurna disediakan bagi menggalak, membentuk dan memberangsangkan seseorang itu ke arah pencapaian tahap yang maksima.
Di samping menawarkan sebanyak 85 jenis kursus melalui 12 kajian, kemudahan-kemudahan lain juga turut disediakan untuk para pelajar. Apa yang dikatakan walkway ataupun puzzle space in landscaping, you can differentiate, kita boleh beri differentiation antara walkway dengan puzzle space kan. One way is to raise level. Reka bentuk dalaman adalah di antara beberapa bidang pengajian yang ditawarkan oleh ITM. Di bilik kuliah, para pelajar dibekalkan dengan pengetahuan organisasi, daya cipta dan kebolehan praktik yang merupakan syarat untuk mengendalikan kerja-kerja dalam bidang yang bersangkutan. Ataupun mungkin you boleh raise level. Selain dari ilmu dan teori-teori akademik, mereka juga ditempatkan di berbagai badan kerajaan dan swasta untuk menjalani latihan praktik mengikut bidang pengajian dan keperluan kursus masing-masing. Dalam menjalankan latihan praktikal ini, saya dapat memahami lagi lebih mendalam lagi tentang teori-teori yang diajar di kampus sana. Di mana kami semasa menjalankan tugas atau latihan amali ini, kami diajar daripada permulaan sehinggalah akhir suatu projek itu dijalankan. Ini secara tak langsung kami mendapat pengalaman yang lebih mendalam lagi, dan ini melibatkan diri kita dengan tugas yang sebenarnya yang akan kita jalankan setelah tamat pengajian nanti. ITM juga tidak ketinggalan melahirkan para karyawan seni lukis dan seni reka di tanah air. Kajian ini adalah satu-satunya pusat pengajian seni lukis dan seni reka yang ulung dan terkemuka di negara ini. Kemudahan-kemudahan pembelajaran disediakan untuk memberi para pelajar latihan dan persekitaran yang sesuai untuk pertumbuhan daya cipta, pemandangan, imajinasi dan kemahiran. Di samping memperkembangkan kecenderungan dan bakat individu. Sebahagian besar daripada rancangan pengajian melibatkan para pelajar dalam eksperimentasi seni dan pertukangan tempatan. Pengalaman individu dan kerja-kerja projek sentiasa dititik beratkan. Setiap hasil kerja para pelajar diberi pertimbangan untuk menentukan taraf serta mutu pencapaian seseorang pelajar di mana kreativiti, kemahiran serta kecekapan menjadi ukuran. Kajian pengurusan hotel dan penyediaan makanan terletak di sebuah bangunan yang dibentuk khas bagi menampung keperluan-keperluan latihan bagi para pelajar dan para pensyarah. Kemudahan-kemudahan yang disediakan samalah seperti di hotel-hotel swasta. Kajian ini dibentuk untuk mempercepatkan perkembangan tenaga pekerja yang terlatih bagi menampung keperluan pihak perindustrian hotel, penyediaan makanan dan pelancongan. You must only try to make the bed in less than 5 minutes. Kajian ini menawarkan 4 kursus di peringkat diploma dan 4 kursus di peringkat persijilan. Dari masa ke semasa, kajian ini mengulang kaji dan memperbaharui rancangan-rancangan yang dijalankan bagi menghadapi cabaran perindustrian di masa hadapan. Setelah mendengar bicara dan kata-kata dari para pensyarah, segala kemusykilan menjadi perbincangan. Tidak kira di mana, asalkan ilmu dapat difahami.
Perpustakaan Tun Abdul Razak, pusat sumber ilmu pengetahuan yang disediakan, tidak pernah sunyi dan lengang dari kesibukan para pelajar. Perpustakaan ini menyediakan para pelajar dan para pensyarah himpunan ilmu pengetahuan yang luas. Di sebalik kesibukan itu, ternyata suatu kesungguhan untuk memburu setiap ilmu yang tertulis. Kehendak proses pemodenan dalam negara mementingkan tenaga manusia yang mahir di lapangan penggunaan komputer dalam memproses data bagi kepentingan menyelesaikan berbagai masalah dan untuk tujuan membuat keputusan di dalam organisasi. Dengan kesedaran ini, ITM tidak berganjak dari tugasnya untuk menyediakan tenaga-tenaga pekerja yang diperlukan di bidang ini. Kajian ilmu hisab dan sains komputer menawarkan 4 kursus penuh masa dan 1 kursus jangka pendek. Bumi dan Anode untuk membuat tentang sejarah dimensi. Kita daripada dimensi bermula sampai sekarang lah. Kemudian tentang begitulah, setelah mempelajari teori-teori akademik, para pelajar berbincang untuk menyediakan sesuatu projek. Contohnya, projek dimensi yang dibincangkan oleh penuntut-penuntut sebaran am ini. Adalah menjadi hasrat ITM untuk memenuhi tenaga pekerja dari masa ke semasa, dan pada masa ini kami membuat satu reorganisation, penyusunan semula, dan dalam penyusunan semula ini kami akan menekankan kepada kualiti dan bukan sahaja kuantiti, dan insyaAllah dengan adanya penyusunan semula ini adalah diharapkan bahawa mutu yang telah dikekalkan selama ini akan dapat ditambah dari masa ke semasa. Dan juga selain daripada perancangan akademik sebagaimana yang telah ada selama ini, kami juga akan mengadakan membuka kampus baru di Segamat, di mana diharapkan di bawah rancangan Malaysia keempat, kampus baru ini akan dapat dimulakan pada tahun 1983 nanti. Selain daripada kampus induk di Shah Alam yang menampung seramai 8,874 orang para pelajar, ITM mempunyai 4 buah kampus cawangan, iaitu di Perlis yang menampung seramai 708 orang para pelajar, di Dungun, Terengganu, ditubuhkan pada tahun 1975 bagi menampung permohonan yang semakin meningkat untuk memasuki ITM. Kampus ini menampung seramai 671 orang para pelajar. Di Sabah menampung seramai 550 para pelajar. Di Sarawak menampung seramai 304 orang para pelajar. ITM percaya bahawa pendidikan boleh meningkatkan mobiliti sosial dan mengubah status sosioekonomi sesebuah masyarakat. Kesatria. Dengannya tertanam semangat disiplin yang tinggi. Seseorang itu tiada akan melakukan sesuatu yang boleh merosakkan diri sendiri, negara dan bangsanya. Sebaliknya, ia sentiasa berusaha untuk melaksanakan sesuatu yang bermanfaat kepada bangsa dan negara. Walau bayu sepoi, menjamah, lembut, membujuk, akan lemah jiwa.
Para pelajar juga turut bergiat dalam aktiviti-aktiviti mengekalkan pusaka budaya negara. Ianya bertujuan untuk mewujudkan satu kepribadian yang berteraskan kebudayaan rakyat serantau. Jadi bila kita dah baca puisi ni, sekarang dari segi mesej kita kupas. Mesej dia macam mana? Kalau kita pandang, kita tengah sekali lalu daripada sajak. Nampaknya masih sama-sama lagi mesej yang disampaikan. Kita mesti ada bersedia untuk belajar dan teknik untuk menjawab soalan. Maka adik-adik harus mengingat bagaimanakah cara untuk mengingat. Ada 3 formula yang dikemukakan oleh pakar-pakar cara untuk mengingat. Yang pertama, adik mesti mendapatkan informasi. Kemudian tentukan dan menetapkan informasi. Walaupun mereka terpaksa mentelaah buku-buku dan nota-nota kuliah, namun tugas dan tanggungjawab untuk membimbing adik-adik mereka yang masih di bangku sekolah tidak pernah dilupakan. Iaitu bagaimanakah cara-cara untuk mengingati satu-satu pelajaran itu dengan berkesan? Buatkan keinginan untuk mengingat. Bagaimana membuat nota-nota. Para pelajar ITM bergiat dalam projek-projek kemasyarakatan. Rangka-kata yang kita adakan itu kita beri satu kunci rangka-kata. Oleh kerana dewasa ini terlalu banyak buku-buku yang telah diterbitkan untuk rujukan pelajar-pelajar, jadi bagaimanakah bagi kami pelajar-pelajar untuk memilih bahan bacaan yang paling sesuai dan paling berkesan? Terima kasih kepada adik yang tanya soalan. Di sini abang ingin cadangkan bahawa kalau kita nak memilih buku-buku yang dikeluarkan oleh penerbit-penerbit, abang cadangkan adik bertanya kepada guru. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. Qamatis salatu, qamatis salam. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Kehidupan di kampus amat berbeza dari hidup di rumah atau di kampung halaman. Masa untuk berbuat sesuatu semacam sudah diatur. Mengerjakan ibadat,
mengutus surat dan membaca adalah di antara masa-masa yang ada untuk berehat. Untuk melegakan keletihan mental yang selalu tertumpu di bilik-bilik kuliah dan perpustakaan, sukan menjadi rekreasi untuk melupakan buat seketika nota-nota kuliah dan ujian yang akan dihadapi. Berakhir sudah satu perjuangan. Kepada yang berjaya, syabas diucapkan. Hasan bin Ibrahim, Hazela bin Abdurrahman, Katina binti Abdul Wahab. Kegembiraan, keinsafan dan kesyukuran adalah wajah-wajah yang dapat dilihat di muka-muka para graduan, sahabat handai dan ibu bapa. Kejayaan setiap pelajar adalah satu kejayaan bagi negara. Liza Yahya, "25 tahun berlalu sudah. Bersama masa yang mengalir, kau tiada henti mengukir nama. Dari timur ke barat, sambil menjulang tinggi 1000 harap dan doa kami. Dan setiap bibir kini bangga menyebut namamu. Intikma, kaulah pelita ibunda, kaulah cahaya nusa."